Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amir Hakim Adahabi Azmi daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada saya, Ahmad Muzaffar Zikri, Debbie Tupa Anak Andrew Emang, Nurul Izwin Sofia, Nurul Atirah dan Anis Auni. Pembentangan kami adalah mengenai keberkesanan dan cabaran pengurusan dan pentadbiran dalam pendidikan. Saya akan serahkan kepada Izwin dan rakan untuk meneruskan pembentangan ini dan memberi penjelasan yang lebih jelas. Saya Nurul Izwin Sofia binti Imran, memegang nombor matrik C di 2032. Penularan COVID-19 membimbangkan seluruh dunia, termasuk Malaysia. Sektor perkhidmatan pendidikan merupakan salah satu sektor yang terjejas. Sungguh pun begitu, perkhidmatan pendidikan mesti diteruskan bagi memastikan para pelajar tetap mendapat ilmu dari guru-guru. Oleh itu, kesemua institusi mencuba sehabis baik bagi memperkasakan sistem pendidikan. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan dan pentadbiran perlu lebih serius dan sistematik bagi memastikan PDPR berjalan lancar bagi membaik pulih kemerosotan sektor ini. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan dan pentadbiran tetap mempunyai masalah keberkesanan dan cabaran tersendiri. Namun begitu, pihak pengurusan dan pentadbiran perlu akur dengan ujian yang melanda dunia pada masa kini. Kesukaran untuk memantau pekerjaan staf akademik ini wujud kerana segala pekerjaan dilaksanakan sepenuhnya di dalam talian. Sungguh pun begitu, pihak pengurusan dan pentadbiran perlu membina hubungan yang baik sesama staf dan saling mempercayai antara satu sama lain bagi mewujudkan pengurusan dan pentadbiran yang lebih berkesan dan mampu mengharungi cabaran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Auni. Saya akan sambung untuk pengurusan dan juga pentadbiran di dalam pendidikan. Di dalam institusi pendidikan ini, pentadbiran dan juga pengurusan merupakan satu bahagian yang sangat besar di dalam sesebuah organisasi. Dan pentadbiran pengurusan di dalam sesebuah organisasi ini memainkan peranan yang sangat penting di mana kedua-dua bahagian ini tidak boleh dipisahkan. Kedua-dua bahagian ini merupakan satu usaha yang akan dilakukan untuk menegakkan dan juga mengukuhkan lagi sesebuah organisasi. Sebelum itu, saya akan memberikan dulu maksud umum bagi pengurusan dan juga pentadbiran. Untuk masuk pengurusan ini, ia merupakan sesuatu yang mengambil kira kefungsian untuk mengarah dan mengawal sesebuah organisasi. Kemudian, ia juga ditarifkan sebagai satu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi. Masuk pentadbiran pula, pentadbiran ini dikaitkan dengan sesuatu perancangan dan fungsi di dalam penganjuran, dan ia merupakan satu proses yang sangat sistematik di dalam mentadbir sesebuah organisasi. Sebagai contohnya, organisasi pendidikan seperti sekolah, universiti, kolej dan lain-lain. Fungsi utama di dalam pentadbiran ini ialah untuk membentuk sesuatu rancangan, prosedur, sesuatu dasar, penubuhan sesuatu tujuan dan objektif serta lain-lain. Pengurusan dan pentadbiran ini merupakan satu sistem yang sangat penting di dalam pendidikan di mana setiap pendidik ni perlu mempunyai pengetahuan asas tentang pentadbiran dan juga pengurusan ini. Ini kerana dengan memiliki pengetahuan tersebut, ia akan digunakan di dalam semua organisasi pendidikan dan ia juga boleh memainkan peranan di dalam membimbing dan juga memainkan perasanan sebagai seorang pentadbir dan pengurus dalam sesebuah organisasi tersebut. Itu sahaja daripada saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaffar Zikri bin Sulaiman. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai pengurusan dan pentadbiran dalam pendidikan di Malaysia. Dalam negara kita, terdapat dua buah kementerian yang ditubuhkan bagi mengatur pentadbiran dan pengurusan dalam sistem pendidikan. Antara ini ialah KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, dan KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. KPM berperanan besar dalam menguruskan sistem pendidikan di peringkat sekolah seperti sekolah rendah, prasekolah, sekolah menengah dan peringkat lepasan sekolah menengah, iaitu matrikulasi,
asasi dan tingkatan 6. Menerusi KPM, kita dapat lihat bahawa KPM telah melancarkan satu usaha yang strategik, iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. PIP dibina bagi memberi tumpuan kepada 6 asas strategik, iaitu dengan ini, usaha yang dilakukan oleh KPM dapat menjadikan sistem pendidikan kebangsaan di peringkat sekolah lebih teratur serta mantap. Seterusnya, Kementerian Pelajaran Tinggi pula berperanan sebagai mentadbir dan mengurus Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. KPT juga telah menyediakan satu usaha yang strategik, iaitu Pelan Strategik Pendidikan Tertinggi. Pelan ini disediakan bagi meningkatkan persaingan di negara kita pada peringkat antarabangsa. Melalui pelan ini juga, kebesaran dalam pendidikan di peringkat tertinggi seperti universiti akan lebih teratur dan sistematik. Selain itu, wujudnya sistem kepimpinan di sekolah juga seperti pengetua merupakan salah satu pengurusan dan pentadbiran dalam pendidikan di Malaysia. Pengetua bertanggungjawab dalam melahirkan sekolah yang cemerlang dari segi aspek akademik maupun luar akademik, jasmani dan juga rohani. Hal ini berlandaskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mementingkan 4 aspek jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Akhir sekali, kewujudan kurikulum dan kurikulum juga merupakan salah satu pengurusan dalam pendidikan di Malaysia. Kurikulum berperanan sebagai pembelajaran dalam bilik rajah yang melibatkan pembelajaran secara langsung seperti guru kepada anak muridnya. Kurikulum pula berperanan sebagai pembelajaran di luar bilik rajah yang melibatkan pembelajaran secara tidak langsung seperti aktiviti sukan, kelab uniform dan sebagainya. Melalui kurikulum dan kurikulum juga, kita akan dapat melahirkan pelajar yang aktif dan seimbang dari segi akademik maupun aktiviti sukan. Dengan ini, kita akan dapat memajukan ekonomi negara dengan melahirkan insan-insan yang berkecimpung dalam bidang sukan seperti Olimpik maupun dalam bidang akademik seperti doktor, arkitek, engineer dan sebagainya. Tidak dinafikan juga bahawa guru yang memfokuskan pelajar mengenai kurikulum saja akan menjadikan fikiran pelajar terpuruk dan tidak dapat menguruskan diri dalam dunia luar. Oleh itu, pihak tenaga pengajar haruslah seimbang daripada segi kurikulum dan kurikulum supaya dapat menjadikan seorang pelajar itu lebih hebat di masa akan datang. Kebesaran pengurusan dan pentadbiran dalam pendidikan di Malaysia bermaksud adalah satu impak ataupun kesan yang terhadap sesuatu proses sosial yang ditadbir oleh sesebuah organisasi seperti organisasi pendidikan yang ada di Malaysia. Okey. Selain itu, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenal TQM iaitu Total Quality Management yang bermaksud pengurusan kualiti menyeluruh yang merupakan satu alat yang digunakan dalam pendekatan dalam kualiti pendidikan. Ianya merupakan rujukan yang penting terhadap sistem pengurusan dalam sistem pentadbiran dalam pendidikan. Menurut sumber yang telah diperolehi, TQM mempunyai asas yang kukuh terhadap yang boleh dilaksanakan dan disesuaikan ke dalam sistem pendidikan. Selain itu, kejayaan dan pencapaian yang berkesan adalah terletak kepada keupayaan warga kementerian untuk menjadikan pengurusan, perkhidmatan dan pentadbiran yang berkualiti tinggi. Impak ataupun kesan yang dapat dilihat adalah menekankan pembangunan insan yang sekolah secara holistik yang membangunkan daya inovasi dan kreativiti pelajar serta warga sekolah. Di samping itu, aspek TQM dapat ditekankan untuk memastikan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran pendidikan di Malaysia, yang mana ianya merupakan
dapat membantu terhadap penilaian sistem pengajaran dalam bilik darjah. Selain itu juga, ia memberi kesan ataupun impak yang positif terhadap hasil pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Akhir sekali, sistem pendidikan yang berkualiti mampu melahirkan tenaga kerja yang boleh menjadi global player dengan ciri-ciri peribadi yang unggul seperti mana sifat jati diri yang unggul, inovatif, berdaya saing, produktif, berdaya saing berkemahiran dan juga pengurusan serta pentadbiran yang lebih sistematik. Antara cabaran yang dihadapi oleh pihak pentadbiran dan pengurusan pendidikan di Malaysia ialah kurangnya guru yang berkemahiran tinggi dalam mengaplikasikan teknologi terkini. Penutupan sekolah yang disebabkan oleh PKP telah memerlukan pihak sekolah menstrukturkan semula sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi pembelajaran secara digital. Oleh itu, guru-guru yang kurang mahir dalam mengaplikasikan teknologi kini akan menjadi punca kepada sesi pembelajaran pengajaran menjadi kurang lancar. Sehubungan dengan pembelajaran dari rumah, para pelajar yang tidak mempunyai alat teknologi maklumat juga menjadi isu ataupun cabaran kepada pihak pentadbir bagi melancarkan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Selain itu, penggabungan antara konsep lama dan konsep baru juga salah satu cabaran yang harus dihadapi oleh pihak pentadbir. Adanya jurang perbezaan yang besar dari segi kaedah dan corak kepimpinan antara pemimpin tradisional dan moden ini juga telah menyebabkan pendekatan yang dilakukan menjadi kurang efektif. Seterusnya ialah masalah kekurangan guru. Hal ini akan memberi impak negatif dari segi akademik kerana para guru akan diminta untuk mengajar subjek yang bukan bidang mereka. Hal ini secara tidak langsung akan menjejaskan prestasi kerja seseorang guru dan prestasi akademik para pelajar. Akhir sekali, seperti yang kita ketahui, isu semasa ataupun cabaran yang biasa dibincangkan di dalam dunia pendidikan adalah berkaitan dengan disiplin di kalangan staf akademik dan bukan staf akademik. Maka itulah cabaran-cabaran yang biasa dihadapi atau sedang dihadapi oleh pihak pentadbiran dan pengurusan pendidikan di Malaysia pada masa kini. Terima kasih kepada rakan-rakan. Seterusnya, saya akan memberi kesimpulan yang ringkas daripada tugasan kami. Sebagai kesimpulan, walaupun pelbagai cabaran yang melanda terutama dengan penularan wabak COVID-19 ini, pihak pengurusan dan pentadbiran dalam pendidikan dapat mencari jalan keluar dan pelbagai alternatif bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran dalam pendidikan dapat dicapai dengan sempurna. Dengan itu sahajalah daripada pertanyaan kami untuk keberkesanan dan cabaran pengurusan dan pentadbiran dalam pendidikan. Asalnya sembilu dari buluh, jika dianyam jadikan tampian. Kami menyusun jarinya 10, salah dan silap mohonlah dimaafkan. Sekian, terima kasih.